warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini malah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardhu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita berada dengan muslimin, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tuan-tuan, saya tak berapa pasti apa yang patut saya berikan pada malam ini. Kerana jika hendak membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, ia mengandungi ratusan hadis dan ia memerlukan masa yang panjang. Saya belajar kitab Syama'il hampir 2 tahun baru habis satu kitab. Bahkan sebelum daripada membaca ataupun membuka kitab Syama'il Muhammadiyah, kita perlu memahami kaitan kenapa kita perlu ataupun kenapa kita perlu mengetahui hadis-hadis yang berada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kerana kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan, merupakan satu kitab hadis yang kedudukannya berbeza dengan beberapa kitab hadis yang kita kenal, seperti kitab hadis Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Berbezanya, tuan-tuan, kerana kitab hadis yang disebut sebagai Syama'il, ia sebenarnya, tuan-tuan, merupakan satu kategori. Ia bukan satu kitab, iaitu satu kategori penulisan kitab yang mempunyai objektif dan juga cara pemilihan yang tersendiri. Oleh kerana itulah, tuan-tuan, ada beberapa kitab yang dikategorikan sebagai Syama'il. Antaranya kitab-kitab yang dikarang pada zaman ini, ada beberapa kitab. Antaranya kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, antaranya yang dikarang oleh yang agak terbaru ini dikarang oleh Abu Hasan An-Nadwi. Semuanya itu, tuan-tuan, merupakan kitab dalam kategori Syama'il, kerana ia mempunyai fokus yang tersendiri berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain, tuan-tuan, kitab-kitab hadis yang lain, ia mempunyai cara pemilihan ataupun objektifnya yang tersendiri. Mudahnya, tuan-tuan, kitab hadis ni ada beberapa kategori besar. Yang pertama sekali disebut sebagai kitab hadis hukum. Yang kedua, ada yang dikategorikan sebagai kitab khasais. Dan kitab Syama'il Muhammadiyah merupakan salah satu daripada sub kategori yang berada di bawah kitab Al-Khasais. Khasais ini, tuan-tuan, merupakan kitab-kitab yang dikarang bertujuan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan melihat kepada apa yang baginda kata, bukan melihat kepada apa yang baginda suruh, dan bukan melihat apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam larang. Ia terus melihat kepada ataupun tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab ini dikarang oleh ulama kita, tuan-tuan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia yang berbeza dari sudut banyak perkara. Tuan-tuan sedia maklum bahawa kita orang Islam ni, tuan-tuan, kita masuk Islam apabila kita mengucap ataupun kita diiktiraf sebagai orang Islam apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita masuk agama Islam ataupun kita dianggap sebagai orang Islam apabila kita menyebut bahawa kita mengaku Allah itu sebagai Tuhan kita, dan kita juga mengaku ataupun membuat pengakuan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang kita buat, tuan-tuan, membawa beberapa implikasi dalam hidup kita sebenarnya. Yang mana ulama kita sebut seseorang itu tidak akan dianggap sebagai orang Islam sekiranya dia hanya menganggap Allah sahajalah Tuhan dia, tapi dia tak anggap apa-apa berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada orang Islam, sekiranya ada orang yang hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
tapi dia tak kata, dia tak mengaku bahawa Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tuan-tuan tidak dianggap sebagai orang Islam walaupun Tuhan dia ialah Allah. Ini adalah implikasi kepada kalimah syahadah ataupun dua kalimah syahadah yang diwajibkan kepada semua orang Islam untuk mengakuinya. Oleh kerana itulah tuan-tuan, ulama kita cuba membentuk ataupun cuba memberitahu kepada kita di manakah sebenarnya posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan selepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala letak Nabi selepas daripada dia? Padahal Nabi ni tuan-tuan makhluk juga, makhluk Allah juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, kita logiklah kita kata bahawa nak masuk Islam kena mengaku Allah itu Tuhan kita. Kerana memanglah Allah lah yang bagi rezeki kepada kita, yang bagi segala, yang bagi nyawa kepada kita, yang bagi makanan kepada kita, yang bagi kemudahan kepada kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka logiklah tuan-tuan, apabila kita hendak masuk Islam, kita kena mengaku bahawa Allah itu Allah kita, Tuhan kita. Tetapi bagaimana pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita perlu mengaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi utusan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa perlu kita mengaku demikian? Ulama kita sebut tuan-tuan bahawa posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap disebut sebagai perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, Allah tak berurusan dengan kita secara langsung. Terutama sekali apabila berkaitan dengan suruhan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang disebut oleh ulama kita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, anta babullahi ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhul. Kata ulama, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pintu Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang nak tuju kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pintunya, dia tak akan jumpa Allah. Macam kita lah tuan-tuan, nak masuk surga pada hari ni, malam ni nak masuk surga, tapi kita tak mahu masuk ikut pintu tadi. Agak-agak tuan-tuan, boleh masuk tak tidak? Akhir sekali tuan-tuan, selepas kita solat maghrib, orang tu duduk musi lagi, duduk musi cari pintu lagi, nak masuk ke jendela, nak masuk tak boleh. Akhir sekali tuan-tuan, dia masih lagi berpusing, tak jumpa apa yang dia nak. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, Allah ibaratkan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamaannya seumpama tadi, iaitu apabila kita nak mencapai Allah Subhanahu wa taala, kena melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak lalu Rasulullah, tak jalan mengikut apa yang dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sesat tuan-tuan. Kita akan tak jumpa Allah. Bahkan ada ramai orang tuan-tuan, dia pergi cari Allah tak melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak jumpa Allah, tapi dia rasa macam dia jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang kita sebut sebagai ajaran sesat. Ajaran sesat ni tuan-tuan, mereka bukannya tak sembah Allah. Ajaran sesat dalam Islam ni tuan-tuan, tak kira lah apa jua yang nama dia, bukan mereka tak mengaku bahawa Allah itu Tuhan mereka, tak. Mereka mengaku bahawa Allah itu Tuhan mereka, tapi yang berbezanya tuan-tuan ialah mereka tak meletakkan Rasulullah itu di posisi yang sepatutnya. Sebagai contohlah tuan-tuan Syiah. Syiah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya Tuhan mereka, Allah, bukannya orang lain, Allah juga. Tetapi apa yang menyebabkan Syiah itu berbeza ataupun melencong daripada landasan yang sebenar, ialah mereka telah meletakkan beberapa individu sama tarafnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa individu yang boleh memberikan larangan, yang boleh memberikan suruhan seumpama dengan peranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut sebagai konsep imamah. Konsep imamah di sisi mereka, bagi mereka tuan-tuan, imam mereka boleh membuat keputusan. Walaupun keputusan tersebut tak ada dalam ataupun bercanggah sekalipun dengan keputusan Allah keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sampaikan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayat sesat yang lain. Ayat P tuan-tuan. Ayat P tuan-tuan, mereka menganggap Allah itu Tuhan mereka. Tapi apa yang kumpulan ayat P lah, apa yang berbeza ialah mereka meletakkan seorang individu
sama tarafnya dengan Rasulullah SAW, menyebabkan tuan-tuan mereka masuk melalui pintu orang lain dan mereka sangka mereka jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza adalah sesat dalam agama kita. Tapi sekiranya tuan-tuan dia tak mengaku Allah Tuhan dia, atau bukan dia sesat tu. Itu memang bukan Islam. Itu bukan Islam. Orang yang ada sekiranya ada orang mengaku bahawa dia sebut bahawa Tuhan dia bukan Allah, itu bukan ajaran sesat tu tuan-tuan. Itu memang bukan Islam. Ajaran sesat ni tuan-tuan, perbezaannya ialah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana besarnya tuan-tuan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebagai pintu masuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan beberapa perkara yang perlu kita buat supaya kita betul-betul mengambil Rasulullah itu sebagai peranan, sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, saya tak mahulah buka kitab Syama'il terus macam tu. Kita boleh baca tapi kita tak berapa faham kenapa kita perlu baca kitab Syama'il. Akhir sekali tuan-tuan, daripada baca kitab Syama'il, baik baca kitab Sahih Bukhari. Macam tu. Mungkin ada yang berpandangan demikian. Memang Sahih Bukhari tuan-tuan penting. Tetapi kitab yang bernama Syama'il ataupun dikategorikan Syama'il, ia mempunyai kepentingan yang tersendiri. Apa yang saya sebut tadi tuan-tuan ialah Rasulullah SAW dianggap sebagai perantara Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita sebut demikian, ada dua peranan. Ada dua lah lebih kurang peranan yang perlu kita buat untuk kita merealisasikan apa yang kita sebut sebagai peranan Rasulullah SAW. Yang pertama tuan-tuan ialah ikut Nabi. Ikut Nabi ni tuan-tuan merupakan salah satu daripada makna iman kita kepada Rasulullah SAW. Definisi ataupun makna yang paling jelas ikut Nabi ni tuan-tuan senang je sebenarnya. Yang pertama ialah kita ikut apa yang Rasulullah suruh. Yang kedua ialah kita tinggalkan apa yang Rasulullah larang. Itu ialah ikut Nabi. Itu makna definisi yang mudahlah kita nak bicara. Ikut apa yang Rasulullah suruh, tinggalkan apa yang Rasulullah larang. Itu salah satu daripada makna iman. Disebut dalam Al-Quran, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa-siapa yang ikut Rasul, maka dia telah ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang definisi yang biasalah. Kita bila kita ditanya tuan-tuan apa yang boleh kita definisikan, ataupun sekiranya kita tuan-tuan masuk ke Excel lah, kita diberi satu kertas, cikgu bagi kepada kita kertas, bagi soalan, apa yang kamu faham berkenaan dengan iman kepada Rasul. Agak-agaknya tuan-tuan banyak kita tulis ialah ikut Rasul. Kita kena ikut Rasul. Rasul suruh buat apa, kita buat. Rasulullah larang apa, kita jangan buat. Itu makna yang biasa yang kita dengar. Satu lagi makna tuan-tuan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang ramai, yang banyak kali kita baca, yang banyak kali kita dengar apabila ceramah Maulid Rasul, ceramah Hijratul Rasul, iaitu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ayat ni tuan-tuan, yang maksudnya sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik. Sebenarnya tuan-tuan, ayat ini ada makna yang agak berbeza daripada makna "wa may yuti'illaha faqad ata Allah." Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa-siapa yang ikut Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ayat yang kita baca tadi tuan-tuan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah", ia sebenarnya tuan-tuan mempunyai makna yang agak berbeza. Kerana dalam ayat tadi Allah menyebut bahawa Nabi itu mempunyai contoh tauladan yang terbaik. Nak tahu beza ataupun tidak tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh lah, satu senario. Katakanlah tuan-tuan dalam pejabat kita, bos nak bagi ataupun bos kita buat satu majlis. Majlis APC lah lebih kurang, anugerah pekerja cemerlang. Buat satu majlis APC. Lalu adalah seorang hamba Allah dianugerahkan, diberi anugerah tersebut, dan bos kita kata dia ni ataupun si Mak ni merupakan pekerja terbaik kita. Kamu semua hendaklah menjadikan dia sebagai contoh ketika mana kamu bekerja dalam pejabat ni. Baik tuan-tuan,
ayat tadi tuan-tuan, tuan-tuan faham macam mana? Macam mana tuan-tuan faham ketika mana orang tadi bos tadi kata simak ni merupakan pekerja contoh dalam pejabat kita ataupun dalam organisasi kita. Apa yang tuan-tuan faham? Adakah tuan-tuan faham bahawa kita perlu ikut apa yang simak tadi kata? Adakah kita faham bahawa si bos tadi telah memberi satu kuasa kepada simak tadi supaya dia boleh buat satu arahan ataupun satu larangan dalam pejabat? Adakah kita tak faham demikian? Ataupun yang kita fahamnya ialah kita hendaklah mencontoh, kita hendaklah mengikuti apa kelakuan dia, perangai dia dalam pejabat. Dia datang awal, kita pun datang awal. Kerja rajin, kita pun kerja rajin. Dia pandai bodek bos, kita kena pandai bodek bos. Maksudnya tuan-tuan, daripada dua makna tadi tuan-tuan, yang mana kita faham ketika mana seorang manusia kata dia ni pelajar pekerja contoh dalam pejabat. Kalau saya lah tuan-tuan, saya faham yang kedua, iaitu maksudnya ialah bos tadi suruh bahawa hendaklah kita ni ikut cara bekerja simak tadi. Dia datang awal, kita pun datang awal. Dia buat kopi ke bos, kita pun buat kopi juga. Dia tutup, dia buat perkara-perkara yang elok, maka kita pun kena buatlah perkara-perkara yang elok. Tapi tidak ada orang yang faham bahawa maksud bos ialah apabila simak tak diberi arahan, kita kena ikut. Ataupun apabila simak tadi beri satu larangan, kita kena ikut. Kan? Itu maksud contoh. Oleh kerana itulah tuan-tuan, ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sebenarnya tuan-tuan menjurus kepada kita mengikut perilaku, tingkah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tuan-tuan yang akan membezakan antara kitab Syama'il dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain tuan-tuan sebagai Sahih Bukhari dan seumpama dengannya, mereka lebih kepada apa yang Nabi suruh, mereka lebih kepada apa yang Nabi larang. Tapi kitab yang berbentuk Syama'il Muhammadiyah ataupun Khasa'is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia lebih menjurus kepada apa yang Nabi buat. Ia lebih menjurus kepada apa yang Nabi, tingkah laku Nabi, peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia mengambil inspirasi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh tauladan kepada kita. Dalam erti kata yang lain tuan-tuan, kita kena ikut Nabi dari sudut apa yang Nabi buat dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kitab Syama'il kalau kita buka tuan-tuan, jarang sekali kita jumpa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita jumpanya tuan-tuan ialah apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi makan, apa yang Nabi pakai, Nabi berjalan macam mana, Nabi minum apa, Nabi suka apa, makanan kegemaran Nabi apa, minuman kegemaran Nabi apa. Itu adalah fokus kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, kerana ia hendak mengajar kita tuan-tuan bahawa Nabi itu merupakan contoh yang perlu kita ikuti, bukan sekadar manusia yang perlu kita ikut arahan dia. Kerana itulah dalam mazhab kita tuan-tuan, mazhab Syafi'i, seperti mana disebut oleh Imam Bajuri dalam kitab dia, mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, mazhab kita apa jua yang Nabi buat, sunat kita buat. Itu mazhab kita. Mazhab kita tuan-tuan, apa jua yang Nabi buat, sunat buat. Nabi pakai warna apa, sunat kita pakai warna apa. Nabi berjalan macam mana, kalau kita nak tiru, sunat, dapat pahala. Nabi makan apa, kalau kita nak tiru, sunat, dapat pahala. Apa jua yang didapati bahawa Nabi buat demikian, maka sunat kita buat demikian. Itu pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita baca dengan lebih luas tuan-tuan, ada beberapa khilaf lah. Ada beberapa khilaf, ada yang kata tak semua yang Nabi buat itu sunat kita buat. Ada yang kata macam tu. Terutama sekali tuan-tuan sama moden tuan-tuan, ada beberapa pendapat yang agak masyhur lah, seperti mana pendapat yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau menyebut bahawa bukan semua yang Nabi buat itu sunat kita buat. Beliau menyebut demikian. Kerana bagi beliau ada beberapa perbuatan Nabi itu, ia bukan dalam bentuk syariat, tetapi ia sebenarnya terkesan dengan suasana yang ada pada zaman Nabi SAW. Nabi pakai serban, Nabi pakai jubah. Bagi pendapat ini, mereka menyebut bahawa apa yang Nabi buat itu sebenarnya ialah kerana masyarakat demikian. Masyarakat demikian pakai jubah, maka pakai jubah dan Nabi SAW. Itu pendapat beberapa ulama, antaranya yang
yang masyhur ialah zaman sekarang ialah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tapi kalau kita nak kembali kepada mazhab kita tuan-tuan, mazhab kita sebut bahawa semua perkara yang dibuat oleh Nabi SAW sunat kita ikut. Walaupun berkaitan perkara yang berkaitan dengan adab ataupun yang berkaitan dengan tingkah laku kemanusiaan, sunat kita ikut. Baik tuan-tuan, oleh kerana Nabi SAW merupakan sumber yang perlu kita ikut, tak kiralah dari sudut apa yang Nabi ucapkan ataupun dari sudut tingkah laku, maka ulama kita tuan-tuan telah berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis ataupun berusaha untuk mengumpulkan beberapa peristiwa yang menunjukkan kelakuan Nabi SAW. Bukan hadis yang menunjukkan apa yang Nabi larang ataupun Nabi suruh, tapi hadis yang menunjukkan apa yang Nabi buat. Bahkan telitinya mereka tuan-tuan, ketika mana mereka menganggap bahawa Nabi itu ialah sumber yang perlu kita ikut tuan-tuan, mereka nukil semua. Walaupun perkara tersebut tuan-tuan kita tak boleh nak tiru. Yang menariknya tuan-tuan ialah ulama kita nukil hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, perkara yang tak boleh kita nak tiru. Makan tak ada masalah lah tuan-tuan, boleh kita tiru. Makan, pakai baju, pilih baju warna apa, kita boleh pilih baju yang Nabi pakai, warna yang Nabi pakai. Tapi ada beberapa hadis tuan-tuan, oleh kerana begitu rapatnya Nabi dengan dalam jiwa para sahabat, mereka turut menukilkan kepada kita tuan-tuan perkara yang tak boleh kita nak tiru. Sebagai contoh tuan-tuan, warna kulit Nabi SAW, mereka nukil juga. Kulit Nabi tuan-tuan, mereka nukil juga dalam hadis. Walaupun tuan-tuan kita macam mana pun tak nak tiru. Bukan kita boleh tiru kulit Nabi SAW. Antara lain yang mereka nukil ialah bentuk tubuh Nabi SAW. Tubuh Nabi ni agak tegar, tubuh Nabi tidak ke depan, dan juga banyak perkara yang kalau tuan-tuan buka kitab Syama'il, tuan-tuan akan dapati bahawa ia betul-betul perkara yang tak boleh kita nak tiru. Tetapi tuan-tuan, ia tetap merupakan hadis Nabi SAW. Bahkan menurut beberapa ulama, ia sebenarnya mempunyai satu signifikan yang lain, tapi tak sempat saya sebut pada hari ini kerana panjang ceritanya. Tapi mudah ceritanya ialah kitab Syama'il ini tuan-tuan, ia menyentuh kepada peribadi tubuh Nabi SAW, menyentuh kepada kelakuan Nabi SAW. Tak kiralah kelakuan tersebut dari sudut kemanusiaan ataupun dari sudut kebiasaan yang Nabi buat, tetapi semuanya dinukilkan kerana mengambil inspirasi firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Nabi SAW ada contoh tauladan yang terbaik. Itu berkenaan dengan posisi ataupun kedudukan kitab yang kita kategorikan sebagai Syama'il Muhammadiyah. Ketika mana kita nak buka ataupun kita nak belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, kita kena ingat, belajar kitab Syama'il ni tuan-tuan, bukan kita nak tahu halal haram yang biasa kita dengar daripada hadis-hadis, tapi kita nak tahu siapakah Nabi, apa yang baginda buat. Kerana tuan-tuan ada beberapa signifikan yang berlaku dalam kehidupan para sahabat tuan-tuan, ketika mana mereka menganggap bahawa Nabi ini merupakan sumber ikutan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tuan-tuan akan jumpa beberapa peristiwa yang agak aneh lah, kalau kita kata aneh lah. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia menggambarkan betapa rafaknya, betapa bagaimanakah para sahabat memandang Nabi SAW. Ada satu peristiwa tuan-tuan disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bahawa Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ni tuan-tuan merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Pada masa yang sama beliau merupakan khadim ataupun kalau kita sebut dalam bahasa kita orang gaji lah, orang gaji kepada Nabi SAW, yang berkhidmat kepada Nabi SAW sepanjang selama 10 tahun. Anas ni tuan-tuan, pernah satu ketika Anas makan bersama Nabi SAW, makan bersama Nabi. Tiba-tiba dia melihat Nabi ni tuan-tuan dalam bekas kuah. Dia melihat Nabi ni seolah-olah mencari lauk dalam kuah tadi. Kuah tadi tuan-tuan ialah satu kuah biasa.
yang diletakkan labu. Buah labu lah, kita mudah kita bicara. Buah labu lah, letak labu dalam tu. Anas melihat seseorang Nabi ni, dia tatabak. Nabi ni seolah-olah cari manakah buah labu dalam kuah tadi, dalam bekas tadi. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, sejak daripada hari itu aku suka makan labu. Kata Anas, sejak daripada Nabi, dia melihat Nabi ni mencari labu dalam kuah tadi, dia kata sejak daripada hari itu aku suka makan labu. Kenapa tuan-tuan? Kerana terikatnya mereka dengan Nabi SAW sampai ke mereka nak ikut semua. Mereka nak ikut semua. Dalam hadis yang sahih tuan-tuan, di mana pernah Nabi tuan-tuan, Nabi dulu tuan-tuan, Nabi solat pakai selipar. Sebab zaman Nabi tuan-tuan bukan masjid macam kita. Zaman Nabi ni masjid dia ialah berbumbungkan awal, berlantai kapasi. Itu zaman Nabi. Tiangnya ialah pelepoh taman. Macam itulah lebih kurang. Sebab itulah tuan-tuan jangan pelik sekiranya ada dalam hadis tuan-tuan jumpa ada orang kencing dalam masjid. Ada orang kampung tuan-tuan kencing dalam masjid. Kalau kita memang pelik, macam mana sangka apik semua sekali ada kencing. Sebenarnya tak pelik sebenarnya. Kenapa tuan-tuan? Kerana masjid Nabi tuan-tuan, lantainya pasir, bumbungnya awan, terbuka macam tu. Oleh kerana itulah ada orang tuan-tuan, dia tak nampak dia punya bangun ataupun kedudukan tadi. Akhir sekali dia pergi ujung sana, dia pergi kencing. Tak pelik lah sebenarnya, sebab memang suasana masjid macam tu. Dan Nabi SAW tuan-tuan, oleh kerana suasana masjid macam tu, Nabi solat tuan-tuan pakai selipar, pakai kasut. Masuk masjid solat pakai kasut. Kenapa tuan-tuan? Kerana pasir, semuanya pasir. Semuanya pasir. Kalau kita tuan-tuan, kita lah tuan-tuan, tempat kita atau perangai orang kita ni tuan-tuan, tak solat luar, tak solat, kita tak sanggup nak solat sekiranya berlantai, sekiranya di depan kita tu lantai, tak ada kapet, tak sanggup dah. Macam orang pergi solat jemaah dah, ataupun orang yang pergi lewat solat Aidil Fitri sebagai contoh, pergi lewat, masuk masjid penuh, yang adanya tangga, sempat dengan tangga, sempat dengan seni di luar. Tak solat, dia sanggup duduk dalam kereta tunggu dengan apa tu lepas tu. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tak biasa di Malaysia ni, di dunia ni, solat kena atas kapet. Kena atas kapet, kena atas jadah. Nabi SAW tuan-tuan, oleh kerana suasana masjid baginda pasti, maka baginda tuan-tuan pernah memang pakai selipar untuk solat. Satu hari tuan-tuan, selipar Nabi SAW rupa-rupanya ada najis. Nabi terpijak najis. Dan Nabi tak sedar pun bahawa ada najis di selipar baginda SAW. Akhir sekali tuan-tuan, Nabi masuk ke masjid, Nabi solat pakai selipar tersebut. Datanglah Jibril alaihi salam memberitahu Nabi, wahai Nabi, buang selipar tadi, kerana ada najis. Dia kisah tadi ada istinbat yang menarik daripada ulama fiqh, tapi panjang ceritalah. Bagaimanakah Nabi tuan-tuan tengah solat, tak batalkan solat, tapi Nabi buang selipar macam tu saja. Yang menariknya tuan-tuan ialah sahabat Nabi di belakang yang pakai selipar semuanya buang selipar lah. Tengok Nabi tengah solat tuan-tuan, buang selipar, mereka pun buang kasut semua. Apa yang hendak saya sampaikan ialah bagaimanakah para sahabat itu tuan-tuan betul-betul terikut dengan Nabi SAW. Mereka tak ada banyak soal. Pernah Nabi tuan-tuan buang cincin kerana Nabi pakai cincin emas. Nabi buang cincin kerana wahyu datang menuju. Nabi tengah pakai, tiba-tiba wahyu datang menuju. Nabi buang cincin. Sahabat semua buang cincin semua buang. Tengok Nabi buang. Mereka tak pernah bersoal kenapa dan kenapa. Mereka tak pernah soal buang cincin tadi sunat ataupun wajib. Mereka tak pernah persoal buang selipar tu ialah sunat ke harus ke wajib. Tak pernah soal. Mereka hanya, apa yang mereka tahu ialah kita kena ikut Nabi SAW. Oleh kerana itulah tuan-tuan, banyak hukum ini khilaf di kalangan ulama. Kerana sikap para sahabat sendiri tuan-tuan, mereka tak berkira berkenaan dengan sunat wajib semuanya. Akhir sekali tuan-tuan, beberapa hukum fiqh ni tak jelas benda tersebut wajib ataupun tidak. Yang menjelaskannya ialah para fuqaha yang datang selepas itu
mereka melihat hadis sana, mereka melihat hadis ini, di situlah timbulnya sunat ataupun wajib berdasarkan kepada kedudukan dan juga makna yang ada dalam hadis. Tapi tuan-tuan, kalau nak melihat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah semuanya wajib dibuat. Kerana pada mereka tuan-tuan, seolah-olah semuanya wajib. Kerana bagi mereka Nabi ini perlu diikut. Dan kitab ini tuan-tuan akan menggambarkan kepada tuan-tuan itulah sikap para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbangga dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbangga. Dalam satu hadis yang sahih yang berlaku kepada Salman Al-Farisi. Tak masuk kitab ini tuan-tuan, tak buka kitab. Kita buka kitab. Apa yang berlaku kepada Salman Al-Farisi tuan-tuan? Satu hari tuan-tuan, cerita Salman Al-Farisi ni masyhur tuan-tuan. Dia merantau jauh untuk cari Nabi. Dia peluk Islam. Satu hari tuan-tuan, orang kafir musyrikin, mereka nak mengejek, nak mengejek Salman Al-Farisi. Dan salah satu daripada modal mereka ialah mereka kata Islam ni masuk campuran semua perkara. Itu modal dia. Bagi mereka satu penghinaan, satu perkara yang tak elok apabila agama ini masuk campuran semua perkara. Dan mereka sebut kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, lebih kuranglah, wahai Salman, nabimu ni semua perkara nak ajar. Nabimu ni semua perkara nak masuk campur. Salman ni tuan-tuan, apabila dia dengar ejekan, perkataan yang maksudnya ialah ejekan daripada orang kafir musyrikin pada waktu tersebut, dia tak rasa bahawa itu satu ejekan. Dia tak rasa bahawa itu satu hinaan kepada dia. Bahkan bagi dia tuan-tuan, dia kata itu satu penghormatan bagi dia. Apabila ada orang kata macam tu tuan-tuan, dia siap pula sebut kepada orang tadi, ya betul, Nabi kami ajar kami semua perkara. Bahkan Nabi kami ajar bagaimanakah nak masuk tandas. Nabi kami ajar nak duduk di tandas macam mana. Itu satu kebanggaan kepada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, bahawa apabila dia masuk Islam, dia ikut semua Nabi SAW. Dan satu kebanggaan kepada dia apabila dia ikut Nabi dan dia tahu apa yang Nabi buat. Dia bangga apabila dia tahu bahawa Nabi masuk tandas buang air besar macam mana. Dan ini tuan-tuan tak berlaku dalam mana-mana sejarah. Sejarah kita tuan-tuan pergilah lihat tokoh-tokoh, tak kira lah tokoh-tokoh politik ke, artis ke, pemain bola ke, semua tokoh atas muka dunia ni tuan-tuan, takkan jumpa apa yang dinukilkan daripada mereka seperti mana nukilan daripada Nabi SAW. Tun Mahathir tuan-tuan, sebagai contoh dah tokoh lah. Kan orang Putrajaya kan, Putrajaya mesti minat Tun Mahathir. Tun Mahathir tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tahu kenaan dengan dia? Walaupun tuan-tuan jadikan dia sebagai ikon, tak banyak tuan-tuan tahu. Mungkin tuan-tuan kagum kepada pentadbiran dia, kepintaran dia, tapi tuan-tuan tahu tak dia makan apa tiap-tiap hari? Tuan-tuan pernah tahu tak dia apa makanan kegemaran dia? Kita tak akan ambil tahu perkara tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam kehidupan kita dengan manusia yang lain, walaupun macam mana kagum ke kita tuan-tuan, kita akhirnya tuan-tuan kagum ataupun kita akhirnya hendak tahu salah satu daripada sudut yang ada dalam kehidupan orang tersebut. Tapi Nabi tuan-tuan, berapa uban Nabi pun sahabat tahu. Berapa helai uban Nabi, tuan-tuan bayangkan berapa helai uban Nabi pun sahabat tahu. Sahabat kata ada 17 semua. 17. Siap nak syak dia punya kiraan 17. Bukan bunda-bunda tak. Syak 17. Nabi ada 17 uban. Yang banyaknya di sini. Itu pun merupakan salah satu daripada perkaitan sahabat dengan Nabi SAW. Dan itulah sebenarnya tuan-tuan tujuan kita membaca kitab yang berbentuk peribadi Nabi SAW, supaya kita pada akhir nanti tuan-tuan, kita mempunyai satu ikatan yang rapat dengan Nabi SAW. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, walaupun kita tak pernah lihat Nabi, tapi ulama kita sebut tuan-tuan, ifatakum antarahu bil uyuni fama yafutkum wasfuhu hadhi syama'il. Walaupun kamu tak sempat melihat Nabi, ifatakum antarahu bil uyuni fama, sekiranya kamu tak sempat melihat Nabi dengan mata kepala kamu, janganlah pula kamu terlepas untuk mengetahui sifat Nabi SAW,
inilah sifatnya. Itulah yang boleh saya kongsikan pada malam ini tuan-tuan. Tak sempat nak buka kitab sebab buka kitab ni tuan-tuan bagus, tapi dia perlu ada satu mukadimah supaya kitab tersebut tuan-tuan dia mempunyai satu kedudukan yang tinggi dalam jiwa kita. Apabila kita baca nanti kita akan rasa bernilai. Seperti mana bernilai kita baca Sahih Bukhari, seperti mana bernilai kita baca Al-Quran, seperti mana bernilai kita baca kitab-kitab yang lain. Itulah yang perlu kita ada dan perlu kita faham bahawa kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh ulama-ulama kita tuan-tuan mempunyai kedudukan, kepentingan yang tersendiri, iaitu merapatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Syama'il yang paling masyhur ialah kitab Syama'il yang dikarang oleh Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Yang selalu terdengar tu ialah kitab Sunan Tirmizi. Tapi yang ni kitab yang dikarang oleh individu yang sama, ulama yang sama, tapi bentuk karangan yang berbeza. Itulah apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, apa yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Oleh kerana waktu isyak dah masuk. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kalam hadis saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.